اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركاته وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات، وخصوصا إلى روح الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وإلى روح الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله، وإلى سائر أئمة ومشايخ الأشاعرة والماتريدية. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama hadir. Malam ini kita sambung pengajian kitab ringkasan sifat 20. Pertemuan yang dahulu sudah kita sebutkan bahawa adalah menjadi kewajipan kepada orang mukallaf untuk mengenal Allah. Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah. Bila sudah kenal dan tahu sifat-sifat Allah, maka kewajipan yang seterusnya ialah tahu hukum sifat. Sifat wajib tu apa hukumnya? Sifat Adam, mustahil, itu apa hukumnya? Maka apabila disebut tentang hukum, yang menghukumkan itu ada 3. Pertama sekali syarak. Syarak kalau menghukum, maka hukum itu akan jadi hukum syarak. Yang itu kita tak bahaskan. Yang kedua hukum adat. Dari segi selalunya berlaku secara berulang-ulang, maka adatnya begitu. Umpama berbicara tentang api, adatnya membakar. Bicara tentang makan, adatnya mengenyangkan. Nah, itu hukum adat pun kita belum bicarakan. Yang kita bicarakan hukum akal. Akal bila menghukumkan akan wujud 3 keputusan. Mesti, itu namanya wujub. Tak mungkin, bahasa kita mustahil, itu namanya istihalah. Boleh jadi, boleh mungkin, itu namanya jawaz. Yang dihukumkan dengan wujub itu yang jadi wajib. Yang dihukumkan dengan istihalah, maka perkara itulah yang disebut mustahil. Yang dihukumkan dengan jawaz, maka itulah yang disebut jaiz. Bila kita tahu tentang sifat Allah wujud, maka akal kata wujud pada Allah mestilah. Maka jadilah wujubul wujud. Ataupun kita letakkan sifat wujud itu dengan wajib, wujubul wajib. Gitu. Oleh kerana sifat 20 itu 20, nama pun 20, ummahatu as-sifat, maka dia tidak jadi wajib dah, malah tidak jadi wajibani muthanna, maka dia sudah banyak jadi wajibat. Maka semua sifat-sifat yang wajib ini akal hukumkan pada Allah wujub. Jadilah wujubul wajibat. Maksudnya wajiblah sifat-sifat tadi itu pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga dengan mustahil. Yang mustahil akal melihat lemah, tak mungkin ada pada Allah. Lupa, tak mungkin ada pada Allah. Banyak berbilang, itu tak mungkin pada Allah. Istihalah. Oleh kerana sifat-sifat yang mustahil itu tak mungkin ada pada Allah, dan banyak, lawan 20 sifat jadi 20, jadi istihalatul mustahilat. Nah, adapun sifat yang harus satu tetapi perkara yang harus itu banyak, maka dipanggil jaizat.
Maka akal menghukumkan Allah mengutuskan para nabi dan rasul, jawaz. Allah mengutuskan memberi pahala pada orang yang beramal, jawaz. Dan perkara yang jaizat itu banyak, maka jadi dihukumkan jawazul jaizat. Inilah dia kesimpulan belajar sifat 20. Bukan hanya tahu, bukan hanya mengenal, tapi mesti hukum. Hukumkan sifat itu pada Allah. Bukan hukumkan Allah pada sifat itu, tidak. Hukumkan sifat tadi itu kepada Allah. Maka kesimpulan belajar sifat 20, ini dihafal lah ni. Ini dihafal supaya kita tahqiq. Wujubul wajibat. Wajiblah sifat-sifat yang wajib itu. Istihalatul mustahilat. Mustahillah sifat-sifat mustahil itu. Supaya kita jangan isbatkan Allah ada sifat mustahil. Kalau berbicara dengan ilmu boleh jadi kafir, sebab mengisbatkan sifat mustahil pada Allah itu mustahil balik. Maka kita belajar yang mustahil, tujuannya untuk dijauhkan daripada iman kita kepada Allah. Dan jawazul jaizat. Jadi ini difahami elok-elok. Hari ini, malam ini kita akan belajar satu tajuk yang sangat penting yang dibagi penekanan oleh para masyayikh, iaitu tajuk makhluk. Sebab nak mengenal Allah mesti mengenal makhluk. Kalau tak kenal makhluk, nanti akan berbicara sesuatu tentang Allah, rupa-rupanya makhluk. Ini sangat penting tajuk ini. Tajuk malam ni, tajuk ni saja. Sebab syubhah-syubhah yang berlaku di dalam masyarakat kita ada kaitannya dengan makhluk. Sehingga mengatakan Allah ada tangan. Lalu diterjemah yad itu dengan tangan. Tapi ada hikmah juga. Kata Babai sepanjang, syubhah-syubhah sebegini ini ada hikmah dia. Satu, supaya kita belajar balik kaedah-kaedah mengenal Allah. Penting ni, kaedah-kaedah mengenal Allah. Macam baca Quran itu kan wajib, kan ada kaedah dia. Kaedah itu terkumpul di dalam ilmu tajwid. Dalam tulah nanti ada sifatul huruf, ada makharijul huruf, baru ada tajwid. Tapi walaupun keseluruhan ilmu tu namanya ilmu tajwid, tak mungkin kita boleh baca Quran dengan baik kalau tidak dengan penguasaan tajwid yang baik. Maksudnya kaedah. Kita bercakap bahasa Arab, walaupun kita bukan orang Arab. Orang Arab sekalipun, dia mesti tahu ilmu bahasanya, ilmu grammar, macam mana past tense, simple present tense, simple future tense. Semua tenses itu dipelajari, baru kita boleh berbahasa dengan baik, bercakap dengan baik. Sama ilmu matematik, dia ada kaedah dia. Apapun ilmu mesti ada kaedah sama. Ilmu aqidah ada kaedah dia. Walaupun Quran dengan hadis itu sumber yang thubut, betul, tapi belum tentu dilalahnya qat'i. Sebab itu ada perbahasan fiqah disebut dengan, ataupun perbahasan usul disebut dengan qat'iyyut thubut, dhanniyyud dilalah. Qat'iyyut thubut, sumbernya thubut, tak boleh diingkari, pasti sebab Quran dan sunnah. Tapi apakah dalil tu punya yang sama ataupun tidak? Ketika Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', dan perempuan-perempuan yang ditalakkan itu hendaklah mereka menunggu thalathah, 3 quru'. Quru' itu, ayat ini namanya di dalam kaedah qat'iyyut thubut, sumber yang qat'i, yang pasti, sebab Quran. Tapi apakah ayat ini menunjukkan satu makna sahaja? Ternyata tidak. Sehingga
Empat mazhab itu khilaf. Yang dikatakan quru' itu bersihkah ataupun kotorkah. Nah, dan dua-dua pendapat betul. Itu yang namanya apa? Kaidah. Bukan terus difahami begitu sahaja. Begitulah juga dengan Al-Quran. Bukan terus ambil Al-Quran ataupun hadis difahami begitu tanpa kaedah. Kalau tidak nanti, ya Allah, akan dilihat bertembung ayat-ayatnya. Kalau ayat yang boleh difahami dan dita'dil, bukan dita'dil, difahami dengan cara yang boleh diterima, itu tak mengapa. Tapi kalau sudah jelas maknanya kontradik dengan kemahakuasaan Allah, itu bahaya. Contoh, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa pada Allah, lalu Allah lupakan mereka. Boleh tak mengithbatkan lupanya Allah itu kepada Allah walaupun dinafikan? Oh, tak samalah dengan makhluk. Itu kan bahaya tu. Itulah hadirinnya. Sebab itu kita biar belajar dengan kaedah. Hatta ulama mengatakan, guru kami Babal Liskam bagi tahu, ulama mengatakan hatta ayat Al-Quran sendiri pun, hadis sendiri pun, nah, kalau dhanni, dilalahnya dhanniyah, itu tidak boleh digunakan untuk perkara akidah. Walau ayat Al-Quran dengan hadis itu namanya kaedah. Ini kita belajar salah satu kaedah. Mudah-mudahan malam ni hadam betul-betul tajuk ni. Hadam tajuk ni dulu, kata ulama, baru boleh cerita tentang ayat dan nusus ataupun hadis muhkamat dan mutasyabihat. Kalau yang ini pun tak jelas lagi, jangan bahaya. Terus faham Quran, terjemah begitu sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk dan ciri-cirinya. Dalam Al-Quran, ayat paling jelas tentang bezanya Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Syai' di sini adalah sesuatu, merujuk kepada makhluk. Makhluk itu difaham dengan dua ciri yang besar. Ini semua dalam kitab. Ya, kalau yang tak ada dalam kitab, saya akan bagi tak ada dalam kitab. Tuan-tuan bolehlah tangkap gambar. Kalau ada dalam kitab, tuan-tuan rujuk saja. Yang ni tak ada dalam kitab. Ini yang ni tak ada dalam kitab. Maksud saya ada penerangannya ada, tapi slide, slide ni tak ada. Makhluk difahami dengan dua, jirim dan arad. Saya terbayang muka Tunggu Wajah Saleh. Masya Allah. Mari kita baca Fatihah untuk beliau. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan Guru Haji Saleh sangat sangat mengambil perhatian benda ni tentang makhluk ini, supaya nanti kenal Allah Khaliq. Makhluk alal wazni maf'ul. Khalaqa yakhluqu khalqan fahuwa khaliqun wa dhaka makhluqun. Makhluk, Melayu kita kilah ya, makhluk dikenal dengan dua ciri penting, iaitu jirim, benda ataupun zat. Walaupun taklah tepat, tetapi untuk memaham secara mudah. Yang kedua, sifat benda itu. Sifat zat itu tu namanya arad. Baik. Kenapa dia sebut arad? Sebab dia baru datang. Sebab kita kan baru datang. Mat'arid lis-sukun tu, mat'arid lis-sukun. Dia asalnya apa? Asalnya adalah mat asli, mat tabi'i. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh kerana dia waqaf, jadi mat'arid lis-sukun. Maka jadilah mat'arid lis-sukun yang asalnya adalah mat tabi'i. Mat asli ataupun mat tabi'i. Tabiat orang Arab, bila jumpa alif sebelumnya baris fathah mesti panjang, mesti mat tu maksudnya panjang.
Ya wa qablahu kasrah, ya sukun dan sebelumnya kasrah mesti panjang. Waw sebelumnya baris hadapan mesti tabiat orang Arab, sebab itu disebut tabi'i, mad tabi'i. Sebab itu kalau kita tulis dalam Jawi, nama saya Ahmad, saya suka makan nasi. Kalau orang Arab habis di matnya. Kalau kita nama saya Ahmad, saya suka makan nasi. Kalau tulis dengan Jawi habis di matnya. Nama, sebab nun alif mim. Saya Ahmad, itu tak apa. Saya, sebab sin alif. Suka makan nasi. Bila nak habis dia? So, tabiat orang Arab begitu. Sebab itu Arab tu, itu untuk makhluk, sebab kita baru datang kemudian, kita datang didahului oleh tiada. Allah ada tanpa didahului oleh tiada. Ini ada dalam kitab, ini ada dalam kitab. Makhluk, kata kita, ada beberapa nama yang merujukkan makhluk. Satu yang paling famous, hadith. Hadith. Dia beza dengan hadith. Hadith itu ma sadara 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qawlan, apa yang keluar daripada perkataan ataupun mulut Nabi itu, iaitu perkataan-perkataan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu hadith. Ini hadith. Hadith ini lawannya qadim. Hadith ini lawannya qadim, sebab ia bersifat dengan huduth. Huduth baharu, lawannya qidam. Sebab itu Allah bersifat dengan qidam, maka Allah qadim. Kita bersifat dengan huduth, maka kita hadith. Apa dia? Sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Baharu kat sini bukan lawan lama, tidak nak. Baharu ni lawannya tidak ada mula. Kita ni ada mula. Katalah umur saya sekarang ini 40 tahun. Sebenarnya tidak ya, tapi ambil mudah-mudah. Sebenarnya tidak. Umur saya sekarang 40 tahun. 40 tahun dulu saya tidak ada. Saya tidak ada. Kemudian datanglah saya ke dunia ini. Jadi saya ada didahului oleh tiada. Itu maksudnya hadith. Bukan kena-mengena baru dengan lama. Ini yang selalu dipakai. Baharu-baharu. Itu disebut baharu-baharu. Baharu itu maksudnya makhluk. Yang kedua yang agak selalu digunakan dalam kitab Tauhid, mungkin. Yang ini dulu saya pernah keliru juga belajar. Sebab saya ingat mungkin, M-U-N-G-K-I-N, tidak ya. M-U-M-K-I-N, mungkin. Mim kaf nun. Sebab kenapa disebut mungkin? Sebab ia hadir dan ada pada waktu imkan. Imkan itu adalah masa selepas azali. Kita tengok sesuatu yang atasnya tu, sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Boleh ada, boleh tiada. Harus ada, harus dia tiada. Allah wajib ada, sebab itu mustahil tidak ada. Ada dan tiada sama ada, sama berat. Ia boleh berubah daripada tiada kepada ada, atau sebaliknya, ada kepada tiada, tiada kepada ada. Lahir ke dunia ni, ada kepada tiada, meninggal. Itu untuk kehidupan. Kalau untuk sakit, dulu tidak sakit, sekarang sakit. Dulu sakit, sekarang sihat. Itu dia berubah. Allah Ta'ala lah yang menentukan yang namanya mukhassis. Ini kalau ikut bahasa kitab Matan Ibn Abi Matan As-Sanusi, iaitu Ummul Barahin. Pertemuan yang dulu kita sebut Imam As-Sanusi sangat bersungguh dalam bab Tauhid, sehingga beliau menulis 7 buku tentang Tauhid ini. Sudah kita sebutkan hal itu kan. Pertama sekali Al-Kubra, yang kedua Al-Wusta, yang ketiga As-Sughra. As-Sughra inilah yang disebut Matan Ummul
barahin. Barulah seterusnya sughra sughra. Kemudian sughra sughra sughra. Sehingga disebut oleh ulama kitab ini al-hafidah. Hafid maksudnya cucu. Dah sughra sughra sughra. Nah, barulah al-mufidah, barulah al-muqaddimat yang akhir sekali. Kalau di dalam matan umul barahin disebut mukhassis. Kalau di dalam kitab Kifayatul Awam disebut murajjih, sama saja. Tuan-tuan begini. Sekarang, nah, dulu sebelum saya ada kat sini, ada dengan tiada saya sama. Nah, ada dengan tiada saya sama. Lalu Allah takhsiskan. Khaskan. Mukhassis maksudnya khusus. Khusus apa? Mengkhususkan adakah atau mengkhususkan tiadakah. Lalu Allah mentakhsiskan saya ada. Lalu saya ada di dunia ini. Itu namanya Allah yang mengkhususkan, mentakhsiskan. Jadi Allah mukhassis. Di dalam kitab Kifayatul Awam disebut murajjih, yang memberatkan. Sebab dia sama berat. Allah beratkan ada, maka saya hadir ke dunia ini. Sama dengan tuan-tuan juga. Kalau diberatkan tiada, maka tidak ada kita. Itu dalam pandangan ilmu tauhid. Kita bawa dalam pandangan ilmu tasawuf. Kita setiap saat ini adalah mungkin. Setiap saat. Ada dengan tiada, saya sama sekarang. Ada dengan tiada. Tetapi setiap saat Allah beratkan ini dalam ilmu tasawuf. Setiap saat Allah beratkan ada. Sebab itu setiap saat tuan-tuan hidup. Kenapa? Allah yang mengkhususkan. Takhsis ada tu daripada tiada. Allah yang memberatkan ada daripada tiada. Sebab itu kata orang sufi, wajib kita bersyukur kepada Allah setiap saat. Kenapa? Setiap saat Allah pilih ada. Sebab itu akan ada satu saat nanti kita tidak tiada. Apa nama saat itu? Kematian. Mati, habis. Gitu nah. Yang ketiga agak famous, alam. Sesuatu yang selain daripada Allah. Ma siwallah. Jirim yang kita belajar hari itu dengan arat. Jirim dengan arat. Yang tadi sebenarnya jirim dengan arat, sifat benda adalah termasuk alam. Ini untuk asatidah. Sebahagian kitab alal qillah tak famous. Alal qillah disebut. Menyebut alam ini dengan alim. Tuan Haji. Kalau ada asatidah yang belajar mendalam sifat 20 ini, kalau kita dengar ada istilah nama alim, kita semua ini alim. Betul. Tapi alal qillah tak selalu disebut begitu. Yang selalu disebutnya alam. Apa dia alam? Ma siwallah, selain daripada Allah. Makhluk. Apa dia makhluk? Jirim dengan arat tu saja. Ada sebahagian kitab menyebut alim. Sebab alam ini jadi alim, guru yang mengajar kita bahawa dia dijadikan oleh Allah. Jadi pokok di luar itu adalah alim. Walaupun sebenarnya alam, pokok di luar itu adalah alim. Sebab dia guru. Dengan kita melihatnya, maka ia mengajar bahawa ia ciptaan Allah. Ia diciptakan oleh Allah, bermakna ada pencipta. Dia mengajar kita. Sebab itu disebut alim. Walaupun yang masyhurnya alam. Alam ini berasal dari perkataan alamatun. Alamatun, tanda. Bila kita lihat makhluk-makhluk ini tanda adanya Allah. Sebab semua ciptaan itu diciptakan. All the creations are created by the Creator, Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi yang biasa kita sebut kainat, iaitu kaun. Kita ini mukawwan yang dijadikan oleh Allah. Allah mukawwin. Kita mukawwan, Allah mukawwin. Allah yang menjadikan kita. Kita ini mukawwan. Dan kita ini disebut kainat. Sesuatu yang diciptakan, dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla, bahasa yang selalunya kainat. Ini sangat penting, ada dalam kitab tuan-tuan.
makhluk yang kita sebut dengan pelbagai nama tadi itu. Dia pelbagai nama merujukkan satu, itu biasa saja ya. Di dalam istilah disebut ikhtilafu al-i'tibarat ikhtilafu al-ibarat biikhtilafi al-i'tibarat. Ikhtilafu al-ibarat biikhtilafi al-i'tibarat. Berbeza ibarat istilah, berbeza sudut pandang. Contoh, orang Kedah kahwin dengan orang Perlis, orang Pening ke. Di Kedah dipanggil Mak Long sebab dia paling tua. Nah, tapi ketika dia pergi ke Pening, tiba-tiba dipanggil Mak Su sebab dia kahwin dengan Pak Su. Nah, suami dia tu Pak Su dipanggil di Pening, maka isteri automatically akan jadi Mak Su, walhal dia bukan Mak Su di Kedah, dia adalah Mak Long. Pak Su yang di Pening tu pula ketika balik di Kodiang, Kedah, akan dipanggil Pak Su ke Pak Long. Pak Long walaupun dia paling bungsu. Nah, saya mengajar hari ini dipanggil pengajar. Ketika saya balik ke rumah, zaujah saya panggil, tu tak boleh sebut. Nah, saya barangkali di sini dipanggil ustaz, nah, walaupun tak layak sebenarnya. Di rumah, zaujah saya tak akan panggil saya ustaz. Ustaz bawa balik, tak, rahsia. Nah, ketika saya balik ke rumah ayah saya akan panggil saya, ambillah ya, Dir ke, Muhadi ke. Kakak saya sudah pasti berbeza memanggil saya tidak juga ustaz, sebab berbeza siapa yang memanggilnya itu. Ada dua ciri besar mengenal makhluk. Rasa-rasa ni macam pernah disyarah lah. Ni sudah belum? Ni tadi belum? Oh, tu mungkin tempat lain. Mungkin dalam online, ada yang ikut online. Ada daurah online sifat 20 sekarang. Dah kami sudah habis 1 minggu. Hari ini tadi hari Selasa ni kan, Masya Allah. Ya, rupanya saya syarahkan ini di online. Jirim. Satu. Apa dia jirim? Suatu yang mengambil ruang. Bahasa mudah benda. Macam saya ni jirim lah. Sebab di sini tadi ruang asalnya ni. Tapi bukan ruang yang betul. Ini namanya ruang yang mauhum. Tuan-tuan tengok kosong-kosong yang di dalam masjid kita ni, tu nampak macam ruang kan? Dia sebenarnya bukan ada ruang pun. Ini ruang, ya, dalam istilah tauhid dipanggil al-faghar al-mauhum. Faghar maksudnya tempat kosong. Mauhum yang kita sangka je. Sebenarnya ada penuh udara kat sini ni, ya. Tapi dalam bahasa manusia biasa kita akan panggil dia ruang yang kita anggap ruang. Tapi sebenarnya bukan. Sebab ada udara kat situ tu, cuma kita tak nampak jisimnya tu, ya. Yang betul-betul al-faghar al-mutlaq nun atasnya. Yang vacuum betul-betul nun di atasnya. Dekat yang kena pakai oksigen tu, dekat atas. Atas. Apa kita panggil bahasa atas? Space, dekat space tu. Itu ya. Jirim itu bahasa ulama usuluddin. Kalau bahasa ulama maqulat asyar dipanggil jauhar. Jauhar itulah jisim, jauhar itulah jirim, jirim itulah jauhar. Cuma jauhar yang berbentuk jirim itu dipanggil al-jauharu al-murakkabu. Jauhar murakkab. Nah, ataupun jauhar dahulu. Nanti kita lihat jisim ke bawah itu. Baik, kita guna perkataan usuluddin, ulama usuluddin. Apa dia jirim? Nah, kalau ada yang mengatakan jauhar, sopa juga. Tapi itu dalam ikut ulama maqulat asyar. Yang kedua, arad. Arad adalah sifat benda. Jirim kalau boleh dibagi-bagi, itu namanya jisim. Jismun. Kalau tak boleh dibagi kerana terlalu kecil, itu dipanggil al-jauharul farad. Kalau di pondok disebut jauhar farid, jauharul farid. Nah, jauharul farid. Asalnya al-jauharul fardi ataupun al-jauharul fardu,
tak boleh dibagi-bagi sebab terlalu kecil. Contoh atom, proton, neutron dan seterusnya. Jisim pula kalau boleh dipegang, boleh disentuh, tu kasar, namanya kathif. Kathif. Contoh manusia, termasuklah tangan, mata, telinga, jari, tumit, kaki. Sebab tu jangan kata Allah ada tangan. Sebab tangan itu adalah miliknya manusia. Manusia dalam kategori kathif. Di bawah jisim. Di bawah jirim. Jirim itu ciri makhluk. Sebab tu penting. Ini penting mengaji kaedah. Tak perlu dulu cerita ayat Al-Quran kalau tidak faham kaedah. Faham kaedah dulu, baru kita cerita tentang Al-Quran. Pokok, batu, kertas, pen dan sebagainya. Ada juga jisim, dia ada jisim. Nah, tetapi jisim ini halus, latif namanya. Tak boleh dipegang, disentuh, tapi boleh dirasa. Nah, contoh roh, malaikat. Malaikat itu jisim, sebab itu kita sebut jisim yang halus. Jin, angin, malam, cahaya, kegelapan dan banyak-banyak lagi. Selesai di situ. Kemudian aurat sifat. Kalau ada sifat-sifat ini, sifat jirim lah tu. Bila sifat jirim, itu bermakna makhluk lah tu. Satu, bertempat, aina. Kita ni kan tempat kita di mana sekarang? Di bumi. Bumi itu di mana? Di dalam space, dalam galaksi, dalam Milky Way. As long as ada tempat, itu adalah makhluk. Aurat dulunya. Di arash, langit, bumi, 6 arah. DB, depan belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Selama bertempat, makhluklah tu. Sebab itu soalan, adakah Allah bertempat? Soalan itu sudah mustahil. Adakah Allah bertempat? Tak payah jawab, tak apa. Sebab soalan itu tidak kena. Kaifa? Bagaimana? Keadaan tu. Allah tidak berbentuk. Bersemayam contohnya. Duduk, naik, turun. Sebab ia akan melibatkan jarak. Naik, turun. Tuan-tuan datang pada saya itu maksudnya menghampiri. Datang. Tuan-tuan menjauhi daripada saya, kita panggil pergi. Setiap yang melibatkan jarak, depan, belakang, kanan, kiri, itu adalah aina. Maka kaitannya dengan kaifa itu juga adalah aurat. Bersemayam, duduk, sakit, lupa, ketawa, besar, kecil, tinggi, rendah, tak. Allah bukan besar, bukan kecil, tinggi, rendah, tak. Itu semuanya adalah bentuk ataupun keadaan makhluk. Mata, bila itu tak ada kaitan dengan Allah, sebab Allah sudah ada sebelum bila lagi. Sekejap lagi lebih jelas tuan-tuan akan tengok. Ada 2 waktu yang disebut sebagai qadim dengan hadith. Sekejap lagi ya. Dulu, sekarang, akan datang, itu tak ada kena-mengena dengan Allah. Sebab Allah yang jadikan dulu, sekarang, akan datang. Dan yang terakhir, kam. Bilangan, juzuk, ataupun susunan. Allah tidak tersusun daripada jasad, roh. Kalau saya ni bersusun pada diri saya, ada kepala, tangan, ada abdomen, ada kaki, itu baru luaran. Ada kulit, ada daging, tulang, darah, ada tisu, last sekali roh. Maka terangkum semua itu dalam diri saya, pada diri saya. Saya tersusun daripada juzuk-juzuk itu. Maka itu namanya kam muttasil. Kam muttasil. Sebab ia tersusun. Muttasil maksudnya bersambung. Sambung. Kita pun mengaji mat wajib muttasil. Kalau mat jaiz munfasil, itu sama.
Kalau ada orang lain identically macam saya, dunia Melayu selalu kita kenal dengan 7 pelanduk berapa serupa? Pelanduk berapa bunyi? 2, bukan 4. Mungkin itu orang lain tu. Kalau Melayu kita pelanduk 2 serupa. Identically sama. Itu maksudnya kamun fasil. Kalau Allah tidak tersusun daripada ruh. Karena itu lagu mana Allah nak hidup? Itu hikmah kita belajar sifat ma'ani itu kemudian. Allah hidup dengan sifat. Apa nama sifat itu? Haya. Itu. Sebab itu jangan dikatakan Allah hidup dengan ruh. Walaupun ada sebahagian kitab menyebut ruh itu ruh yang qadim. Tidak ada ruh yang qadim. Sebab ruh masuk dalam kategori, kalau tuan-tuan tengok kat sini, latif. Latif naik atasnya jisim. Jisim naik atasnya jirim. Bila dah sebut jirim, makhluk lah tu. Ruh itu adalah makhluk. Ini dihafal bagus. InsyaAllah tuan-tuan kalau hafal ni, insyaAllah nanti kita belajar ayat mutasyabihat jadi tenang elok. Kalau tak semabul, dia jadi keliru jadi. Baik. Kam muttasil dengan kamun fasil. Kalau kamun fasil, apakah ada Tuhan lain selain daripada Allah? Tidak. Sebab mustahil. Yang ada kam ini makhluk. Ini dihafal. Sebab itu kata ulama tauhid, man taraka arba'an kamula tauhiduhu. Siapa yang tinggalkan 4, maka selamatlah, sempurnalah tauhidnya. Apa dia? Ini aina kaifa matakam. Jangan tanya Allah tentang 4 ini. Bertanya Allah tentang perihal 4 perkara ini, sah dia belum kenal Allah. Tidaklah orang itu dikenal dengan al-arif billah, kenal kepada Allah. Ma'rifatullah, nak kenal Allah mesti kenal makhluk dahulu. Baik, ini dihadam, ini dihadamkan. Sebab itu bila kita dah hadam ini, agak-agak kalau ni ditutup, boleh diingat, boleh dan lancar dengan melihat buku. Saya punya pointer hari ini tertinggal, dia punya yang apa panggil tu, remote tu kan. Remote tak ada, tapi yang dalam nak letak kat sini tu apa panggil lagi. Baik. Kalau kita boleh hafal, itu sangat bagus sekali. Cuba kalau kita boleh sama-sama hafal tanpa melihat kitab, jujur. 1, makhluk itu dikenal dengan 4 nama. 1, hadis. 2, mungkin. 3, alam. 4, pertama sekali hadis, yang kedua alam, 3 mungkin, yang keempat kainat. Nak kenal makhluk paling kurang dengan, bukan paling kurang lagi, memang inilah dia paling asas, iaitu 2 ciri, jirim dan jirim itu kalau boleh dibagi-bagi namanya jisim, tak boleh dibagi namanya al-jawharul farad. Jisim itu pula kalau boleh dipegang, boleh dibelah, boleh dipeluk, diramas, boleh dipegang, itu namanya kathif. Contohnya manusia dan anggota. Kalau tak boleh, itu namanya latif. Contohnya ruh, malaikat dan sebagainya. Jirim mesti ada sifat dia. Sifat jirim itulah namanya arad. Paling kurang 4. Dia ada 10 dalam maqulat asyar. Tapi cukup dengan 4 ni dulu. 1, bertempat, dalam bahasa Arab dipanggil aina. Yang kedua, berkeadaan, berbentuk, bersaiz, itu namanya kaifa. Yang ketiga, bermasa, dilalui oleh masa, itu namanya mata. Dan yang terakhir, bersusun, itu namanya kam. Mustahil Allah daripada semua ini. Karena itu jangan katakan Allah ada tangan, ada jari, ada mata, ada telinga. Kalau ditanya orang kenapa, semua ini adalah jirim. Lepas tu jirim, ciri kepada makhluk. Selesai. Baru kita jelas. Nanti ayat seolah-olah Allah ada yad, Allah ada yad. Tunggu dulu, selesai kini dulu. Kalau ni tak selesai, belum lagi nak menjangkau kat sana tu. Baik.
Jangan katakan Allah ada ruh, sebab ruh itu termasuk di dalam jisim yang latif. Jangan katakan Allah berada di Arash, di langit, di bumi, di Bukit Tur Saina di Mesir, sebab itu adalah arad aina. Arad aina itu termasuk arad. Baik, jangan katakan Allah berada di atas Arash, di atas langit, di atas Bukit Tur Saina, di dalam perut ikan Nun. Jangan, sebab atas, dalam semua itu adalah arad. Nah, arad, apa nama arad itu specifically? Aina. Jangan katakan Allah turun naik. Itu yang kata tak boleh terjemah apa ni, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil akhir minal lail. Jangan diterjemah Allah Ta'ala turun ke langit dunia 1/3 malam yang akhir. Tak. Kalau turun itu adalah kaifa. Langit adalah jirim. Itu dipasang begitu tadi. Baru kita jelas, ya. Lepas tu bagaimana? Situlah letak salaf dengan khalaf berbeza dari segi murad. Adapun zahirnya laisa bi murad. Turun naik itu laisa bi murad. Barulah berbeza. Kalau salaf tafwid. Tapi jangan kata turun, tafwid. Apa dia? Nuzul. Kataan nuzul saja. Yanzilu rabbuna apa? Wallahu alam. Kalau khalaf, ta'wil. Ta'wil yang sesuai. Apa dia? Turun. Turun apa? Turun rahmat itu mendekat ke muka bumi. Tuan-tuan, kalau boleh miliki kitab yang sifat 20 tu. Sebab di belakang tu ada tajuk yang penting, saya tahu. Bila kita mengaji sifat 20 akan ada orang tanya tentang perkara-perkara macam ni. Sebab itu kalau tuan-tuan buka kitab sekarang, cuba di belakang tu tengok. Pendekatan salaf dengan khalaf. Yang itu insya-Allah umur panjang, kita akan mengaji sampai khatam. Sampai khatam. Dan setelah itu ada dalam kitab, dalam komputer saja ni yang tuan-tuan ada tu. Miliki dulu kitab itu. Kalau boleh beli untuk anak-anak. Sekarang menakutkan. Sekarang saya rasa menakutkan. Perkembangan yang mutaakhir ini menakutkan saya. Wallahu alam, sebab kita mengajar akidah ni mengaji. Dulu orang takut nak sebut tangan Allah, muka Allah. Sekarang seperti tak segan-segan. Takut saya, ya? Wallahu alam. Sebab itu tuan-tuan pasak, mesti kita belajar ilmu akidah ni. Itu yang kata Baba ada hikmah juga Tuan Haji. Syubah-syubah sebegini ada hikmah. Ilmu-ilmu macam ni ada dalam kitab kuning ni. Kitab kuning yang saya ajar ni. Cuma saya perbaharukan dengan bentuk slide macam ni, PowerPoint presentation. Dulu orang pandang sebelah mata je kitab kuning ni. Sekarang kalau tak rujuk kitab kuning, macam mana? Nak rujuk kitab Arab, barangkali tidak mampu untuk memahaminya dengan baik. Finally, dengan kitab kuning juga barulah nak cari. Sebab itu kembali, ada hikmahnya ni. Supaya ilmu-ilmu sebegini ni dipelajari dengan tahqiq. Sebab itu tuan-tuan hadir, kita sama-sama mudzakarah, ya. Ini sangat bagus sekali. Kalau boleh, kalau lepas contohnya ada kelas yang tuan-tuan tak hadir di Masjid Al-Hasanah ni, tengok balik rakaman-rakaman. Sebab ilmu akidah ni dia bukan macam ilmu lain. Kalau ilmu tasawuf ke, tu senang, tak baca pun boleh mengajar, insya-Allah. Kadang-kadang bila orang mengajar tu agak hebat sedikit ni, nampak macam pelik. Oh Syekh, kita tak sampai maqam lagi. Kadang-kadang boleh takwil macam tu. Tapi ini kalau cerita jurim dengan jisim aurat tak kena, kita dah detect, oh salah ni. Sebab tu ilmu ni ilmu yang sensitif. Sifat wajib pada Allah, sifat mustahil atas Allah. Situ pun dah ada ada sensitifnya di situ tu. Baik. Allahu Akbar. Kata guru kami lagi, baba sepanjang syubah-syubah sebegini ni ada hikmahnya. Bila Allah datangkan syubah sebegini, bukan kosong-kosong, supaya kita ingat balik pengajian akidah ni
mesti ada kaedah. Bila ada kaedah, mesti ada kitab rujukan. Rujuk balik kitab-kitab kuning. Satu lagi kata beliau, sinilah Allah nak menzahirkan ulama. Menzahirkan ulama. Kadang-kadang orang itu kain pelikat je, baju pagoda je, tapi itulah alim tauhid. Selagi tak ada sakit, orang tak tahu nak cari siapa yang boleh mengubat. Ketika dia boleh mengubat, oh dia rupanya doktor pakar rupanya. Situ Allah nak zahirkan ulama. Dan ilmu tauhid adalah ilmu yang paling penting sekali untuk mengesahkan ilmu fiqh, mengesahkan ilmu tasawuf. Artinya belajar sekali lah, belajar sekaligus ya. Allah, saya teringat kata-kata guru kami Tunggul Raja Saleh. Kalau bab fiqh ni, katalah kita solat batal, solat lagi, solat batal, solat lagi. Tapi kalau akidah batal macam mana? Oh, berat lah tadi. Sama-sama ya, saya insaf lah apa yang berlaku. Saya dua ni. Allah Ta'ala turun naik, ya Allah, bersemayam, bersila, duduk, sakit, lupa, tak boleh. Ini semuanya adalah arat kepada makhluk. Mengaji elok-elok hadirin, sifat 20 ni. Mengaji dengan orang yang ahlinya, ahli dalam bidang ni. Kalau boleh biar bersanad, supaya kita tahu mana satu. Allah Ta'ala jangan dikatakan besar, kecil, tinggi, putih. Sebab itu aratnya kaifa. Allah Ta'ala jangan dikatakan baru adalah ni. Sebab itu adalah arat mata. Allah Ta'ala terdiri daripada roh, daging, darah, tisu. Itu adalah sifat makhluk. Ini sangat penting sekali. Muka surat berapa tu mengaji? Yang makhluk tu, yang itu. Muka surat 18. Kalau boleh muka surat 18 tu dihafal. Benda diri sendiri kalau tak hafal. Kalau boleh, maksud saya hafal yang hijau dengan merah je. Tu je. Yang hijau dengan merah. Ini sangat penting. Berbicara ayat mutasyabihat yang ni dulu, yang dasar ni dulu ni. Sama cerita tentang bid'ah. Cerita dulu bid'ah tu. Dari segi ilmu, mantiqnya macam mana, ilmu usulnya macam mana. Baru kita masuk kepada nas. Kalau ilmu alat perkakas ni tak cukup, macam mana nak memahaminya? Saya sebut benda ni sebab Tuan Guru Baba yang sepanjang selalu tekankan. Selalu tekankan. Kembali dulu kepada yang asas, kepada alat, ilmu alat. Baru kita cerita tinggi-tinggi, gitu ya. Daripada wujud Allah sehingga sekarang, saya tak berani guna perkataan kronologi. Sebab kronologi itu melibatkan waktu. Nah, waktu itu kan Allah ciptakan. Sama juga dengan ketika. Ketika itu Allah ciptakan. Jadi apa bahasanya tak tahu saya sampai sekarang. Jadi untuk lebih selamat, saya guna saja daripada wujud Allah sehingga sekarang. Dulu saya pernah letak slide ni, kronologi. Bila kronologi itu maksudnya it refers to time. Walhal the time is created by Allah. Allah exists before the existence of masa. Nah, saya pernah mengajar di sini, kata kalau tak silap ataupun di UKM ada, saya guna perkataan kronologi. Saya minta pada jemaah, ada tak bahasa yang lebih elok? Ada seorang ustaz daripada Syria, orang kita Melayu mengaji di Syria, bila sebut perkataan tu, saya tak ingatlah perkataan beliau yang beliau sebut. Sebab masa tu Allah ciptakan, Allah ada sebelum masa. Mari kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak bicarakan dalam perkara ini, maksudnya dalam pembahagian waktu ini, sebab Allah qadim. Sekarang pun Allah qadim, Allah tak berubah. Sebab tu kita letak warna merah sebegini ni. Tapi untuk memahaminya, kena letak dua juga waktu sebegini. Ada satu masa, masa pun tak ni juga. Ada ketika pun tak juga. Tapi untuk lebih faham ya, memahami dekat kita ni, ada satu masa ketikalah kita sebut yang dipanggil qadim ataupun azali. Satu lagi, yang ini, ketika ini dipanggil sedia kala. Memang begitulah.
Nak kata masa, kalau sebut masa sedia kala, tak boleh juga. Nah, keadaan lah sebenarnya keadaan qadim, azali. Ketika ini tidak ada makhluk, hanya ada Allah. Satu lagi, hadis. Bila sebut hadis, tuan-tuan dah terbayang ni mesti makhluk ni. Kan tadi kita introduce dia punya istilah. Satu lagi, imkan. Ada juga ulama menyebutkan ma la yazal ataupun malam yazal. Saya tak letak kat sini, takut semabul. Faham dulu yang qadim ataupun azali, dia sebenarnya ada beza. Qadim dengan azali ada lagi beza. Ada lagi beza. Nanti saya akan tunjukkan slide dia. Mendalam. Kita ambil pendapat yang senanglah. Qadim itu azali, azali itu qadim. Tapi dari segi terperinci memang ada beza. Satu lagi hadis ataupun imkan ataupun ma la yazal. Masa ni lah yang disebut sekarang, bukan sekarang kita ni. Sekarang bila diciptakan makhluk, akan datang dan seterusnya. Allah sudah ada ketika qadim. Hanya Allah sahaja yang ada ketika ini, tidak ada makhluk yang nama jirim dengan Arab ni sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada tempat, tidak ada arash langit bumi. Itu yang kata. Allah dah ada sebelum arash, langit dan bumi. Makhluk tidak ada manusia, malaikat, jin, hayawan, tumbuh-tumbuhan, roh dan seterusnya. Tidak ada arah, tidak ada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dalam, luar. Tidak ada masa dulu, sekarang akan datang, yang tenses kita sebut tu. Tidak ada keadaan siang, malam, sejuk, panas, bunyi, tak ada apa. Kalau bahasa pondok, hanya Allah seorang je ada waktu tu. Kalau bahasa Allah guna seorang ni tak apa nak kena nah. Kalau bahasa pondok Allah seorang saja. Fahamlah kita, tak ada apa. Siang malam tak ada, suara tak ada. Lagu mana tak ada lagu? Macam mana tak ada macam? Habis. Itu bahasa guru kami, Tuan Guru Syekh Ahmad Radauddin. Macam mana tak ada macam? Pasal Allah yang memacamkan macam. Lagu mana tak ada lagu? Pasal Allah yang melagukan lagu. Habis itu tak habis. Ini terjemahan kepada kalam Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam. Sayyidina Ali boleh sebut 3, radhiyallahu anhu, sahabi taradhi ya. Yang kedua karramallahu wajhah, takarrum. Yang ketiga alaihi salam. Sebab Sayyidina Ali adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait. Beliau sebut seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Abu Mudhaffar Al-Isfarayini dalam kitabnya At-Tabsir fid Din. Apa kata Sayyidina Ali? Innal ladzi ayyana al-ayna la yuqalu lahu ayna wa innal ladzi kayyafa al-kayfa la yuqalu lahu kayfa. Allah yang menjadikan tempat, jangan ditanya di mana tempat Allah. Allah yang menjadikan makhluk, jangan ditanya bagaimana bentuknya Allah. Nah, itu kalam tu. Waktu beliau sebut tak ada lagu, pasal Allah yang melagukan lagu. Dan tak ada mana, pasal Allah yang memanakan mana. Habis tu tak habis. Bila tak habis cerita, maksud kata lemah pikir. Lagu mana tak ada lagu? Macam mana dah kata tak ada macam? Lemah fikiran anak, itu tanda beriman. Sebab kata Al-Imam, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, al-ajazu an darakil idraki idraku wal bahthu an dhatihi kufrun wa isyraku. Lemah kita nak memikir menggapai lagu mana tu, tu nama iman. Tapi kalau boleh kata bertempat lagi lagu ni boleh jadi takut syirik dan kufur. Na'udzubillah min dzalik. Baik, bila sahaja Allah jadikan makhluk yang pertama, hak tu khilaf. Ada kata qalam, ada kata akai makhluk yang pertama. Ada kata Nur Muhammad. Kebanyakan kitab dan riwayat menyebut Nur Muhammad. Ketika Sayyidina Jabir bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tentang awwalu khalqin khalaqahu Allah. Apakah makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah? Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, innallaha khalaqa nura nabiyyika ya Jabir. Sesungguhnya Allah menjadikan nur nabimu wahai
Jabir. Itu yang dibahaskan dengan Nur Muhammad. Yang ini ceritanya panjang ala kulli hal ya. Baik, kalaulah kita terima dan kita ikut apa yang disebut oleh hadis tadi diriwayatkan di dalam Musannaf Abdul Razzaq, Nur Muhammad terutama sekali. Barulah selepas itu makhluk yang lain, masa arah yang 6, kiri kanan, depan belakang, kanan, atas luar, atas bawah, luar dalam, barulah dijadikan kalam. Kita ikut pendapat Al-Imam At-Tabari. Ini hadis ni, sekuens ni mengikut Imam At-Tabari. Ayat Arash, waktu ni baru Arash. Allah jadikan air dulu, baru jadikan Arash. Tuan-tuan, sekejap lagi saya mula pukul 9.20 tadi. Saya akan berhenti pukul 10.20. Tapi dengan izin 10.30 boleh? Dengan izin ya. Baik, barulah kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, sampai habis. Barulah cahaya udara, kegelapan, barulah langit, bumi, pokok, bintang, manusia, hayawan dan seterusnya. Kita barulah ni, Arash barulah ni, baru hadis ni. Sebelum tu tak ada, Allah dah ada dah. Pasal itu jangan katakan Allah Ta'ala ada tangan, jari, mata, sebab semua ni baru ada ketika hadis. Hadis itu adalah masanya makhluk. Jangan kata Allah ada roh macam tadi juga. Cuma bezanya kalau tadi tu jirim dan arad. Semua yang kita sebut tadi tu ada pada ketika hadis ataupun imkan. Tuan-tuan, supaya nampak, tadi kita katakan apa tadi? Allah jadikan Arash. Bermakna, mana dulu? Allah ada dulu ke Arash ada dulu? Allah ada dulu. Langit dengan Arash, mana satu dulu dijadikan? Arash ke langit? Arash. Barulah langit. Kerana itu, supaya gambaran, kita nak tengok gambaran tentang makhluk yang saya sebutkan tadi itu. Yang ini saya syarahkan ketika Isra' dan Mi'raj. Saya ambil yang Isra' Mi'raj tu, saya bawa dalam dewan, dalam masjid kita ni, tapi saya modifiedkan sedikit. Sebab tu ada Makkah dengan Baitul Maqdis tu. Tuan-tuan jangan tanya mana Masjid Hasanah. Pasal ini saya ambil daripada yang dulu saya buat ketika Isra' dan Mi'raj. Kalau kita dongak ke atas, bukan ni tak ada apa, dongak dalam ni tengok kipas besar ya. Dongak kat luar, kita akan tengok langit. Betul? Langit tu hadirin, namanya langit dunia. Langit dunia. Tapi di dalam surah yang kita baca setiap malam, surah Tabarak, Allah sebut tentang langit. Alladhi khalaqal mauta wal alladhi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Ada langit yang berlapis-lapis, ada 7. Kat mana langit tu? Bukan langit atas. Langit yang 7 itu di atas langit ini. Nanti saya akan cerita lebih panjang. Langit yang 7 itu di atas langit dunia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang disebut 7 lapis langit. Dalam Al-Quran menyebut alladhi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Setiap langit ni, langit pertama sehingga langit yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Asakir dalam riwayat hadis, nak pergi ke langit yang kedua daripada langit yang pertama 500 tahun perjalanan. Ini kalau cerita Isra' Mi'raj ni, tuan-tuan pakai yang ni nampak, ya Allah, macam mana cerita yang sebegitu panjang hanya mengambil masa tak lebih 30 minit. Sebab itu Allah gunakan lailan, Allah tak gunakan lailatan. Tambah lagi Allah gunakan subhana di hadapan ayat. Kata almarhum Kiai Zainuddin MZ, beliau dipanggil Kiai sejuta umat. Sebab kalau beliau ceramah, ramai-ramai. Dan diisilah berjuta-juta. Kata beliau, dalam ayat ini Allah pertaruhkan kesuciannya
menceritakan tentang Isra' dan Mi'raj yang sangat luar biasa itu. Sebab itu dimulakan dengan subhanalladzi asra sampai akhir. Banyak cerita dalam Quran Allah tak gunakan subhana. Cerita paling panjang dan sangat terkenal cerita Al-Baqarah, Nabi Musa dengan lembu betina, tidak dimulai dengan subhana. Yang ini kita reserve bulan Rajab nanti. Bulan Rajab nanti baru kita cerita Isra' dan Mi'raj. Allah sebut subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, tidak digunakan lailatan. Tapi ketika menyebut tentang Lailatul Qadar, Allah tak gunakan lailan, tapi lailatan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, tidak lailul qadar. Sebab kalau muannas itu maksudnya seluruh malam, yang dikatakan malam daripada maghrib sampai ke subuh. Nah, tapi Isra' dan Mi'raj itu berlaku lailan, sebahagian malam. Ulama mengatakan separuh malam, 1/3 malam yang akhir. Malam ni kan maghrib sampai subuh, bagi 3. 1/3 yang pertama, 1/3 yang kedua, 1/3 akhir. Hak inilah paling afdal kita sahur. Kita dapat sahur fadilah apabila kita bersahur selepas tengah malam. Itu namanya fadilah. Tapi afdal 1/3 yang akhir. Nah, di sinilah afdal untuk kita juga tahajud pada waktu malam. Isra' Mi'raj berlaku 1/3 yang akhir ni. Bukan awal malam, bukan pertengahan. Yang the last 1/3 of night. Pakat tidur habis orang. Al-Imam Al-Busiri menyebutkan pendeknya berlaku Isra' dan Mi'raj ini, thumma yarudduhu minal arash qabla an yabrudal farash. Kemudian thumma tu adalah kemudian Allah kembalikan Nabi daripada arash ke muka bumi qabla an yabrudal farash, sebelum sejuk tempat tidur. Tak sampai 30 minit. Tuan-tuan bayangkan peristiwa Isra' Mi'raj ni baru setengah ni, tak sampai lagi saya cerita ni. Tapi riwayat Al-Imam Ibnu Asakir menyebut langit pertama nak pergi langit yang kedua 500 tahun. Kedua, ketiga 500 tahun. Tu cerita Isra' Mi'raj bulan Rajab nanti. Ambil slide ni nanti. Nah, tapi bukan slide ni, ada slide yang satu lagi, iaitu akan dikeluarkan bulan Rajab. Nah, malam modified saja. Atas langit yang ketujuh ada lagi, itu namanya Sidratul Muntaha. Kalau saya nak cerita ni saja habis masa. Kenapa tuan-tuan? Langit pertama ni, bumi lah ni, kalau boh di situ, boh di langit yang pertama, hadis menyebut hanyalah seperti cincin di tengah padang pasir. Bukan gurun Kedah tu, bukan. Padang gurun. Gurun, seluruh gurun kat dunia ni campur. Baru ni tak ada. Besar itulah bumi kita di langit pertama. Langit yang kedua, langit pertama campur dengan bumi. Boh tang tu hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Langit yang ketiga, besar dia lagu mana? Langit yang kedua tadi tu campur dengan langit yang pertama, campur dengan bumi. Boh tang tu hanyalah sebesar cincin di padang pasir. Pakat tak habis mengaji malam ni, nah? Yang ni, sebab tu tuan-tuan, kalau orang faham benda ni, bila sebut subhana, ya Allah, luar biasa. Bukan sebarang-barang subhana itu. Sebab itu kita diajak antara subhana, maha suci Allah daripada tidak kuasa, sampai peristiwa yang hebat itu hanya berlaku setengah jam. Maha suci Allah daripada perbohongan, maha suci Allah daripada makhluk yang lemah. Sentiasa diajak. Sebab itu kita berzikir lepas solat, apa mula dulu? Takbir tak? Tahlil tak? Tasbih dulu. Ilahana ya Rabbana, subhanallah, barulah alhamdulillah. Sebelum kita nak tamjid Allah, memuji Allah, tahmid, bersih dahulu, tanzih,
Itu maksudnya subhana. Itu perlu belajar nak mengenal Allah, mesti bersihkan kita dulu. Even dalam ilmu tasawuf pun menggunakan kaedah ini, tapi dalam ilmu tasawuf digunakan takhalli, baru tahalli, baru akan kurniaan Allah tajalli. Mesti ke situ. Sebab itu semua kembali pada akidah. Sidratul Muntaha ni, seluruh 7 langit yang ketujuh, tujuh langit bawah tu besar tu. Nanti kita cerita. Atasnya ada ulama kata lautan, ada ulama kata mustawa. Hak atas, di sini letaknya arash, makhluk yang paling besar. Makhluk paling besar adalah arash. Kalau orang tanya apa makhluk paling besar, jangan jawab ikan paus. Kalau ikan paus tu masih tingkatan 5. Kalau gajah, itu sekolah tadika. Pasal bila cikgu tanya dengan budak-budak sekolah tadika, apa binatang paling besar? Mesti mereka akan jawab gajah. Pasal duk nampak gajah paling besar. Cikgu tanya lagi, apa binatang mula dengan huruf D? D. Apa agak-agak? Budak tadika agak-agak jawab apa? 2 ekor gajah. Dah. Binatang paling besar mula-mula kan gajah. Jadi cikgu tanya, kalau yang binatang mula dengan huruf D, dia jawab 2 ekor gajah. Cikgu pun marah. Hang naik atas kerusi. Kawan tu pun nak atas. Cikgu ni pun dia tak boleh tahan sabar. Soalan seterusnya, apa binatang mula huruf M? Kawan-kawan lain tak berani nak jawab pasal kawan ni dah naik atas kursi. Segi kelajak salah naik atas meja, pakat senyap. Lah dia jawab, mungkin gajah. Dah M, dia duk nampak gajah. Cikgu pun, ya Allah, maaf nak. Hang pi keluar. Marah cikgu ni. Hang pi keluar. Sian tengok dia buat beg besar. Duk pi kat luar pintu. Pintu tu terbuka lagi pasal dia tunggu kawan dia. Cikgu ni pun satu hai suka tanya. Tanya pula main huruf depan tu apa. Apa binatang mula dengan huruf J? Orang lain semua takut salah. Takut kena peramat macam dia. Lah dia jawab, jangan-jangan gajah. Malam ni dia nak mimpi gajah malam ni. Akhirnya cikgu pi kat pintu tu, bom, tutup pintu dan tutup tingkap. Pasal dia bijak sangat, semua dia jawabnya gajah. Lah cikgu pun wise enough. Sambil berbisik-bisik. Soalan lah ni. Soalan lah. Takut dia jawab lagi. Dah lah jawab gajah. This will be the last question. Apa binatang mula dengan huruf? Tadi cikgu bijak. Tak mau kuat. Takut didengar. Huruf K. Huruf K. Senyap semua orang. Tiba-tiba ada suara kat luar. Confirm gajah. Mari kita kembali tahun ni tuan-tuan. Leleh dia jawab confirm gajah. Budak-budak ingat gajah saja. Mari kita tengok. Yang kata langit ni, siapa yang kata Allah itu di langit? Ni saja-saja ni maksudnya tanya-tanya sambil bergurau-gurau. Dia guna akal, kita guna akal. Walau bukan begitu nah. Siapa kata Allah di langit? Tanya, langit mana yang kamu katakan? Kan langit ada 2. Satu langit dunia, satu lagi langit ada 7 lapis. Langit mana? Langit ni kah? Dunia kah? Ataupun langit hak ke-7 ni hak mana satu? Kalau langit yang ke-7, baik. Langit yang nombor berapa? Nombor 1 ke nombor 2, nombor 3? Ni guna akal ni sebab orang kata Allah di langit. Nah kita tengok orang lah. Kalau dia jenis orang yang alim, cara alim. Kalau dengan biasa, cara biasa. Dah dia kata Allah di arash. Baik. Arash itu kan bukan langit. Tuan-tuan, langit nak pergi ke arash berapa tingkat tu ada? Dan berapa jauh tu ada? Di arash kah? Kalau lagu tu, Allah bukan di langit, di arash.
Tapi tadi kata Allah di langit, tapi ayat lain kata Allah di arasy. Duduk tang mana? Ni. Itu kita tak bawa Quran lagi tu, tak bawa hadis lagi tu. Dalam buku saya di belakang tu, buku tuan-tuan ni di belakang tajuk tu berbelas ayat Quran hadis kat situ. Itu satu tuan-tuan. Arasy yang kita sebut ni dengan langit dengan semua ni duduk di mana hadirin? Ni tak ada dalam ni, tak ada dalam buku, boleh tangkap gambar. Ni tak ada. Yang saya cerita ni tadi ni, hak banyak-banyak tadi ni, dia duduk tang mana? Duduk tang ni. Duduk tang ni. Duduk dekat bila? Dekat waktu hadis ataupun waktu imkan. Allah dah ada sebelum itu. Jadi jangan dikatakan Allah di langit, di arasy. Allah sudah ada tanpa tempat. Kana Allahu wala makan wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Itu kata Sayyidina Ali. Allah ada tanpa tempat dan Allah ada seperti mana yang dulu tanpa tempat sekarang ini. Kalau tidak jadi taghayyur. Boleh, yang ini penting hadirin untuk ditangkap, tapi tangkap ni dulu. Ini penting dulu. Tangkap ni dulu baru hak ni. Silakan. Saya mohon maaf saya tak bercadang untuk panjangkan lagi perbahasan, cuma untuk kita kongsikan. Malam ni kita akan tidur masing-masing. Ada satu doa yang kita baca pendek. Kadang-kadang kita pun tak baca sebab ia boleh. Yang kedua dulu saya tekan ya. Sudah ini sudah. Sebab ini penting. Ini kongsikan pada semua orang. Tuan-tuan saya izinkan. Apa tuan-tuan yang ambil tu kan? Saya izinkan. Hatta yang dalam buku ni pun saya izinkan. Cuma jangan di reprint balik sebab di sini ada perjanjian dengan company, jadi takut ada tak elok lah. Tapi apa-apa part yang dalam tu tuan-tuan rasa nak kongsi dengan kawan-kawan, terutama sekali ditanya, boleh kongsi silakan. Baik. Ada ini kita berhenti dekat ni, cuma saya nak kongsikan. Ini kan tadi arasy, ini kan tadi langit, ini kan tadi langit-langit. Allah sudah ada sebelumnya. Baik. 5 minit sebelum tidur malam ni dan bila-bila pun kita selalu baca doa pendek. Bismikallahumma ahya wa amut. Boleh juga Bismikallahumma amutu wa ahya. Kerana terlalu pendek, kita kadang-kadang tak ambil berat. Kadang-kadang tak dan habis. Bismikallahumma amut. Dengan nama Allah aku meninggal betul-betul. An-nawmu akhul maut. InsyaAllah mulai daripada malam ni jangan take it for granted. Jangan ambil ringan. Kenapa? Walaupun dia ringkas tapi very powerful. Sangat besar hikmah dia. Al-Imam Ibn Kathir, beliau menulis kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim yang terkenal dengan Tafsir Ibn Kathir. Beliau juga menulis kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau wafat pada kurun yang ke-8 tahun 774 Hijriyah. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, beliau cerita ni buku sejarah. Beliau menceritakan tentang kabilah Arab yang sebelum Nabi, maksudnya zaman datuk-datuk Nabi, pernah diketuai oleh seorang tokoh namanya Harab bin Umayyah. Harab bin Umayyah ketika membawa kafilah perdagangan, kafilah ini 3 ekor unta dan lebih, tu baru nama kafilah, berhenti di satu kampung. Tapi kampung ni pelik, kampung misteri dipanggil. Lalu mereka, saya pendekkan saja cerita, lalu mereka jumpa ular. Dibunuhnya ular itu. Sebenarnya ular itu adalah jin. Lalu marahlah jin kerana dibunuh ular itu. Kawat mereka ke apa yang dibunuh, datanglah seekor jin dalam bentuk nenek tua, bawa tongkat. Ketika menghampiri kawasan kafilah tadi, dihentaknya tongkat, bertempiaran unta-unta, kambing-kambing melihatnya. Sebab binatang boleh tengok, jin orang lain tak. Bakat cari balik tak mana hilang, nak ambil balik, dapat, alhamdulillah. Esok hari mai lagi nenek tua tadi tu, pegang tongkat,
Hentak lagi, bertempiaran lagi, satu kerja lagi, cari lagi. Ni tak boleh jadi ni. Kalau dia datang esok, benda yang sama, akhir, mereka pun cuba tanya orang-orang di kampung tu, siapa gerangan nenek tua tadi tu? Seorang pun tak tahu. Tapi cari-cari, ada seorang. Nenek tua juga. Nek, bertanya, silakan. Orang tua yang begini, bawa tongkat sebegini. Kamu jangan sembarangan. Itu jin tu, tapi dalam bentuk manusia. Kenapa nenek ini tahu itu jin? Sebab nenek ini pun jin. Nenek ni adalah jin. Tapi yang pelik yang ni. Nenek ni pesan, kalau dia mai hangpa baca ni, nanti dia akan hangui terbakar. Pelik juga nah. Jin mengajak untuk bakar jin. Ni tak pelik. Sebab ada riwayat menyebut gandum yang ada di Baitul Mal setiap pagi itu akan berkurangan. Setiap pagi berkurangan. Sampai Sayyidina Abu Hurairah ada satu riwayat nak investigate. Siapa buat kerja tak tahu. Sembunyi. Memang ada tangan nak ambil. Tangkap. Rupa-rupanya jin. Hang buat kerja. Biar kurang bahasa nah. Ya. Pasal apa nak ambil lagu ni? Esok saya akan bawa kamu jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong jangan. Tak kan hang mencuri. Aku akan ajak kamu satu bacaan. Kalau kamu baca, jin tak akan mai. Jin mengajak supaya jin tak mai. Pelik juga nah. Ini hadis ni. Saya nak kaitkan dengan cerita mula-mula tadi. Diajak apa? Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Tuan-tuan, Ayatul Kursi ini jangan tinggal. Ini adalah khazanah yang Allah sudah keluarkan daripada Kanzul Arash. Kita sebut Arash tadi kan? Bawah Arash tu ada kanzun. Ada tempat penyimpanan benda-benda barang-barang berharga. Sebab itu bila selepas berwuduk, sunat, dongak ke langit. Walaupun di dalam rumah kita akan tengok bumbung. Walaupun orang buta tengok juga ke atas. Kenapa? Sebab kata Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani yang disebut dengan An-Nawawi As-Saghir, An-Nawawi Athani. Nah, dalam kitab beliau Maraqil Ubudiyah, syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan melihat Kanzun Arash, tempat perbendaharaan Arash, ya Allah keluarkan lagi. Allah sudah keluarkan dua. Satu, Ayatul Kursi. Tuan-tuan pegang betul-betul. Yang kedua, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebab tu kita dongak kita tu supaya Allah keluarkan lagi. Pagi esok Sayyidina Abu Hurairah bagi tahu ya Rasulullah, malam tadi begini. Kata Nabi, jin itu penipu. Jin ini penipu. Tapi hak dia ajak malam tadi betul. Jin ni penipu, jangan percaya. Kalau kata pergi tempat na'udzubillah ya, ataupun kata orang yang mengubat ke, dia kata jin tu pun bercakap, yang buat kamu ni Haji Mat, jangan percaya. Dia kadang suruh kita berkeliling Haji Mat ya. Tak pun yang buat kamu ni Hajah Bedah, bukan benar pun, dia nak suruh kita berkelahi ya. Tapi kata Nabi, jin itu pembohong, tapi hak dia ajak malam tadi betul. Apa dia? Ayatul Kursi. Nah, sama-sama. Patah balik cerita tadi. Kalau dia main kata orang tua ni tadi, kamu baca ni dia akan menggelupak, hangui. Bacanya apa? Bismikallahumma. Itu saja. Bismikallahumma, dua patah perkataan. Dengan namamu ya Allah, wahai Tuhan kami. Itu saja. Sebab itu sangat powerful benda ini. Selesai. Esok hari sungguhlah jin tu mai. Bila dia mai, ada di kalangan depa tadi ni yang teringat apa yang dikata oleh nenek tua tadi itu. Dia pun baca Bismikallahumma. Lalah menggelupuk jin tadi itu. Nah, hangui. Tapi dalam dia menggelupuk tu, dia tertendang Harab yang saya cerita mula-mula tadi itu. Harab bin Umayyah ditendang, meninggal ya Harab. Penangan jin ni. Meninggal tang tu. Akhirnya mereka pun meneruskan perjalanan.
Bila dalam perjalanan bawa mayat Harab tadilah bin Umayyah, nak buh tang mana? Akhirnya dok rasa tempat yang sesuai, depa pun gali liang, lubang dan liang semua kambuh tang tu. Bila mereka nak pi, ada suara jin bersyair. Jin pensyair juga jin ni. Nah, dan syair ini tak boleh diulang 3 kali. Bukan kata tak boleh, kalau ulang 3 kali mesti ada yang silap. Sebab dia punya rajas dia tu bahar dia tu bahar rajas. Siapa yang mengaji ilmu arud dia bahar tu bahar rajas. Depa nak balik dengar ada suara jin bersyair. Ni jangan tulis untuk sebab syair jin. Tadi tak apa, bismikallahumma tak apa. Ni jangan syair jin. Wa qabru harbin bimakanin faqrin wa laysa qurba qabri harbin qabru. Saya sebut slow-slow tu yang boleh tu ni Tuan Haji. Kalau sebut laju-laju 3 kali dia mesti ada silap. Wa qabru harbin bimakanin faqrin, dan kubur Harab bin Umayyah tadi tu dikuburkan bimakanin faqrin, di tempat yang jauh. Walaysa qurba qabri harbin qabru, dan tidak adalah berdekatan dengan kubur Harab kubur. Maksudnya tak ada lah kubur yang berdekatan dengan kubur Harab. Siapa yang ngapai ni cuba ulang 3 kali. Selalunya akan ada yang silap. Jadi jangan kita lupa baca sebelum tidur bismikallahumma ahya wa amut. Dan ini juga sangat kuat untuk menghanguskan jin. Jadi boleh. Ini cuba tuan-tuan bayangkan kekuatan ayatul kursi. Bismikallahumma, tapi dengan yakinnya menghanguskan, menghancurkan jin. Ini kan pula ayatul kursi. Boleh sama-sama kita amal insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya rabbi bi jahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatika wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.